Bertemu kembali. Migrasi sudah sekian lama tercetak dalam sejarah negara. Ia juga sebahagian daripada pembentukan rakyat Malaysia yang majmuk. Namun, persepsi negatif terhadap migrasi terutamanya membabitkan pekerja asing semakin dominan. Untuk bercakap mengenai perkara ini, kita bersama penyelidik bersekutu The Centre, Faisal Arif. Selamat pagi, Saudara Faisal. Selamat pagi, Gigi. Ya, saudara, bagaimana nak memastikan kebajikan pekerja asing di Malaysia ditambah baik dan apakah yang mungkin terjadi jika kebajikan pekerja asing diabaikan? Sebenarnya, Gigi, Malaysia sudah ada sebuah akta perumahan dan kemudahan pekerja untuk memastikan standard minimal ruang kerja yang selamat, penginapan bersih, selesa dan sebagainya. Cuma ianya perlu dikuatkuasakan. Hakikatnya, ramai majikan tidak mematuhi akta. Kalau satu flat kecil boleh menampung 3 orang warga Malaysia secara selesa, majikan akan cuba masukkan 10 warga asing dalam ruang yang sama. Jadi boleh mendatangkan pelbagai mudarat kepada negara. Saya bagi 3 contoh. Ya. Pertama, kita lihat bagaimana COVID-19 boleh merebak dengan begitu pantas akibat penginapan dan tempat kerja yang sesak. Bukan sahaja di Malaysia tapi di Singapura juga. Kedua, baru-baru ini syarikat tempatan yang mengabaikan kebajikan pekerja dikenakan sekatan antarabangsa dan tak boleh mengeksport barang buatan mereka ke negara-negara tertentu. Ketiga, jika pekerja asing rasa dia ditindas oleh majikan, dia mungkin lari mencari majikan baru dan sekaligus menyumbang kepada masalah pekerja tanpa izin. Oleh itu, kebajikan pekerja asing sebenarnya adalah satu kepentingan kita bersama. Dan untuk bertindak adil kepada pekerja asing, penguatkuasaan undang-undang kebajikan pekerja terhadap majikan perlu setara dengan penguatkuasaan undang-undang imigresen terhadap pekerja asing. Ya, Saudara Faisal, antara salah satu isu melibatkan pekerja asing adalah gaji. Bagaimana untuk memastikan pekerja asing tidak terpedaya dan mendapat gaji dan ganjaran yang sewajarnya? Ini kita lihat melibatkan isu ketulusan dalam kontrak pekerja dan pematuhan kontrak berkenaan. Pandangan Faisal. Ya, jadi kita perlu ingat bahawa ramai buruh asing yang datang ke Malaysia tidak berpelajaran tinggi. Ada yang tak tahu baca kontrak, tak pandai kira-kira dan oleh itu mereka senang ditipu. Jika ejen pekerjaan janjikan gaji RM1,500 sebulan, dia kurangkan ke RM1,000 atau tak bayar langsung. Tambahan pula, agensi pekerjaan ini suka merampas pasport pekerja mereka. Sama seperti isu kebajikan tadi, ini menyebabkan pekerja asing lari mencari majikan baru dan bekerja secara haram. Dalam hal ini ada 2 idea yang mungkin membantu. Pertama, mewajibkan majikan untuk mendepositkan jumlah gaji setahun yang bersamaan dengan tempoh pas kerja pekerja asing tersebut dalam sebuah akaun bank pekerja asing. Ini akan memastikan pekerja tersebut dibayar gaji yang dijanjikan setiap bulan tanpa apa-apa potongan. Kedua, negara-negara Arab telah melaksanakan reformasi yang membenarkan pekerja asing mereka bertukar majikan dengan mudah. Jika Malaysia juga berbuat demikian, ini mungkin memberi pekerja asing suatu cara yang sah untuk bertukar majikan jika mereka tidak dibayar tanpa menjadi pekerja tanpa izin. Ya, Saudara Faisal, ada cadangan supaya kos perpindahan dari negara asal ke Malaysia ditanggung oleh majikan tanpa penolakan gaji. Kenapa ini penting? Ramai orang Malaysia mungkin tak sedar bahawa ada pekerja asing dari negara-negara tertentu yang telah membayar sehingga RM15,000 untuk menampung kos hijrah ke Malaysia untuk bekerja. Suatu kos yang dikenakan oleh agensi pekerjaan negara asal. These migrant workers are literally buying the opportunity to work in Malaysia. RM15,000 tu banyak duit, mereka miskin, jadi ramai akan meminjam wang untuk datang ke Malaysia. Ada laporan yang menyatakan bahawa mereka dikenakan kadar faedah setinggi 7% sebulan. Ya. Jadi apabila mereka berbuat demikian, mereka terpaksa bekerja di Malaysia bertahun-tahun untuk membayar balik hutang tersebut. Walaupun tiada jaminan bahawa pas kerja mereka akan diperbaharui dari tahun ke tahun. Hutang ni lah antara sebab utama mengapa ramai pekerja asing overstay di Malaysia. Indentured workers are bad for Malaysia. Oleh itu kami sarankan bahawa segala kos migrasi ditanggung sepenuhnya oleh majikan.
Jadi laporan penuh kami bakal diterbitkan di thecenter.my. Ada banyak lagi perkara menarik berkenaan pekerja asing dalam kertas kerja tersebut. And please don't forget to follow us on Instagram for updates. Ya, Saudara Faisal, ringkas saja. Mungkin boleh komen sedikit mengenai kesan migrasi ini kepada ekonomi, inovasi, nilai tambah kepada sesebuah negara itu, Faisal. Secara amnya, originally we brought in migrant workers to Malaysia to address Malaysian unemployment. Kadar pertumbuhan kita juga rendah dan apabila kami membawa pekerja asing, kita menjadi low cost center untuk manufacturing di kawasan Asia Tenggara. Tapi sekarang ni kita perlu tukar approach ekonomi kita untuk membina manufacture barangan-barangan yang lebih bernilai tinggi. Dan ini mungkin melibatkan labour workforce yang highly skilled, bukannya migrant workers.